Pernah tak anda tengah kerja dalam satu shift, tiba-tiba ada orang bisik, "Alamak, Jonah ada malam ni lah." Terutamanya dekat tempat kerja yang tekanannya tinggi. Macam kat hospital ke, ayat macam ni kan. Selalu sangat kita dengar. Jom kita bongkar sama-sama apa sebenarnya fenomena Jonah ni, tapi dari sudut pandang Islam. Jadi, persoalan utamanya, betul ke wujudnya orang yang kononnya bawa sial ataupun bawa malang ni? Bunyi macam tak logik kan? Tapi, cuba kita letak diri kita kat tempat mereka yang hari-hari berdepan dengan situasi cemas. Bagi dorang, ini bukan benda main-main. Ia satu kebimbangan yang sangat nyata. Inilah dia ayat keramat tu. Ayat yang selalu sangat kita dengar. Mula-mula mungkin sekadar usik-usik je kan. Aduh, kau masuk je mesti ada kes berat. Tapi bila dah diulang-ulang, usikan ni sikit demi sikit boleh jadi satu kepercayaan. Dan tanpa sedar, nasib satu pasukan, nasib satu shift, tiba-tiba diletakkan atas bahu seorang individu. Adil ke macam tu? Okey, jom kita letak tepi sekejap istilah Jonah ni. Dalam perbincangan kita kali ni, penting untuk kita guna istilah yang lebih tepat. Sebab kepercayaan pada sial atau petanda buruk ni sebenarnya ada nama khas dia dalam Islam. Dan namanya ialah tiarah. Apa maksud dia? Senang cerita macam ni. Bila kita kaitkan satu kejadian malang dengan apa-apa je lah yang sebenarnya tak ada kena-mengena dan tiada langsung asas dalam ajaran agama kita, inilah dia akar umbi masalah yang kita nak fahamkan betul-betul. Dan tiarah ni, dia bukan setakat label Jonah pada orang je tau. Skop dia lagi luas. Pernah dengar orang kata, jangan pakai baju warna ni, nanti jadi benda tak elok. Ataupun, yang ni popular kat hospital. Jangan sebut perkataan tenang, nanti jadi kalut. Semua tu termasuklah percaya pada hari atau waktu sial, itu semua adalah contoh-contoh tiarah. Baik, jadi apa hukumnya? Kenapa Islam pandang serius sangat benda yang pada kita nampaklah cari remeh-temeh ni? Jom kita tengok terus dari sumber utama kita, Al-Quran dan Hadis. Jawapannya ada terus dalam Al-Quran. Allah jelaskan dengan sangat terang apa saja musibah yang jadi, puncanya adalah dari usaha dan perbuatan kita sendiri dan sudah tentu semuanya berlaku dengan izinnya. Ayat ni macam terus potong terus idea yang mengatakan nasib kita ni ditentukan oleh kawan sekerja kita atau warna baju kita. Kalau tadi Al-Quran, sekarang kita tengok pula dari hadis. Dan mesejnya sangat direct. Rasulullah SAW bersabda, tiarah itu syirik. Pendek je kan? Tapi cukup padu. Perkataan syirik itu sendiri dah cukup untuk buat kita semua berhenti sekejap dan fikir dalam-dalam. Memang betul, para ulama kategorikan ia sebagai syirik kecil. Tapi jangan salah faham, perkataan kecil kat sini bukan bermaksud tak apa atau boleh buat main-main. Ia tetap satu perbuatan syirik. Bayangkan macam anai-anai. Dia makan tiang akidah kita senyap-senyap, sikit-sikit, lama-lama roboh. Kenapa sampai tahap syirik? Ada 3 sebab utama. Nombor 1, bila kita percaya benda ni, kita seolah-olah cipta hukum sebab akibat yang baru yang Allah tak pernah ajar pun. Nombor 2, ia hakis keyakinan kita pada Allah. Sepatutnya kita tawakal serah diri pada dia, tapi kita jadi risau pula pada orang atau benda lain. Dan yang paling kritikal, nombor 3, kita seolah-olah bagi kuasa Tuhan kepada makhluk. Itu dah masuk red zone, kawasan yang sangat bahaya. Okey, saya tahu apa yang mungkin ada dalam fikiran sesetengah daripada kita. Mesti ada yang cakap, alah, saya gurau je lah. Bukan saya percaya betul-betul pun. Betul kan? Tapi persoalannya, garisan antara gurauan dengan kepercayaan tu betul-betul jelas ke? Cuba kita bandingkan sekejap. Di satu pihak, niat kita mungkin baik, cuma nak pecahkan suasana, nak bergurau senda dengan kawan-kawan. Tapi di pihak lain, realitinya, kata-kata yang keluar dari mulut kita tu ada kesan sampingan yang kita mungkin tak perasan langsung. Apa kesannya? Mula-mula sekali, ia boleh jadi macam racun, meracun fikiran orang lain. Kawan yang dengar mungkin mula terpengaruh. Betul juga Lepas tu, tanpa kita sedar, kita dah tanam bibit-bibit hurafat dalam pasukan kita sendiri. Dan yang paling teruk, ia boleh bunuh semangat kerja. Bayangkanlah perasaan orang yang kena label Jonah tu. Profesionalism pun boleh hilang tak ke mana. Okey, kita dah faham apa yang salah. Sekarang soalan yang lebih penting. Apa yang betul? Macam mana nak lawan perasaan tak sedap hati ni? Islam ni indah. Dia tak hanya melarang, tapi dia tawarkan jalan keluar yang lebih power. Caranya, gantikan rasa takut tu dengan 2 kuasa besar, tawakal dan ikhtiar.
Ini dia game plan kita sebagai seorang Muslim. Pertama, sentiasa husnuzon, bersangka baik dengan takdir Allah dan juga sesama manusia. Kedua, tawakal, serah bulat-bulat urusan kita pada Allah lepas kita dah usaha sehabis baik. Dan ketiga, ikhtiar, buat kerja kita sebaik mungkin. Maksudnya, ikut SOP, tingkatkan ilmu, mantapkan kerja berpasukan. Inilah sebab yang betul, bukan rakan sekerja kita. Dan sikap positif ni bukan kita reka-reka tau. Role model kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah juara optimisme. Baginda suka sangat dengan kata-kata yang baik, yang membina semangat dan sangat tak suka dengan apa-apa yang berbau pesimis atau sial. Inilah contoh ikutan kita yang sebenar. Dan sebagai senjata terakhir kita, Islam bekalkan kita dengan doa. Bila hati rasa was-was atau ternampak sesuatu yang buat kita risau, ingat dan bacalah doa ini. Ia adalah satu penegasan semula pada diri kita. Ya Allah, semua kebaikan hanya datang darimu. Semua takdir baik atau buruk juga datang darimu. Dan tiada Tuhan selain Engkau. Doa ni macam butang reset yang terus bawa fokus kita kembali kepada yang satu. Jadi, pada akhirnya, persoalannya bukan lagi siapa Jonah dalam shift malam ni. Tapi soalan yang lebih penting ialah, di mana letaknya keyakinan aku saat ini? Fikir-fikirkan.